Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Perak Teknologi. Uh, Pada hari ini kita akan kongsikan sedikit berkenaan dengan board yang agak popular pada masa kini iaitu ESP32. Okey, ramai yang tahu ESP32 ni agak popular di kalangan maker sebabnya sebab board ni agak murah. First sekali, board ni agak murah. Yang kedua, ianya very customizable. Banyak benda yang kita boleh customize dan banyak hardware, banyak sensor yang kita boleh hook dekat dalam board ni. Yang ketiga ialah low power dan most of the important thing adalah dia dia senanglah untuk kita belajar dan senang untuk kita implement dalam projek kita. Okey, saiz dia agak kecil dan mudah untuk dipasangkan dalam projek kita dan ianya boleh di-customizekan supaya kita buat special custom board so that kita boleh masukkan ke dalam kita punya projek yang kita dah develop lah. Okey, masalah dengan ESP32 ni, dia banyak IDE yang dia boleh digunakan bersama dengan ESP32, tapi most of the IDE tu agak susah lah untuk kita configure. So, seperti yang kita tahu, IDE yang kita paling familiar guna adalah Arduino IDE lah. For example dekat sini. So Arduino IDE ni kalau ikutkan kita gunakan untuk board Arduino, tapi Arduino dah membenarkan supaya kita pasang ataupun kita gunakan bersama-sama dengan board lain. For example, kita nak gunakan Arduino IDE ini bersama dengan board ESP. Okey, hari ini kita akan share macam mana cara nak install board IDE, board ESP32 ke dalam Arduino IDE. So caranya very simple. First kali kita perlukan Arduino IDE dipasang kat komputer kita, tak kisah Macintosh ataupun Linux ataupun Windows, kita just pasang je Arduino asalkan boleh buka. Okay, second thing adalah kita perlu buka GitHub Expressive ni. So link telah kami sediakan dekat dalam description dekat bawah ni. So boleh buka direct daripada link tersebut ataupun boleh search lah Arduino ESP board. Okay. So dalam GitHub link ni dia akan share cara untuk kita set up. So first kali yang part yang kita perlu ambil tahu adalah link yang terdapat dalam website ataupun GitHub Arduino ESP32 ni. Okey. So apa yang kita perlu buat, kita just copy je link ni. Dan kita akan setkan kita punya Arduino IDE supaya fetch installation untuk ESP32 ni ke dalam Arduino. So maksudnya kita allow Arduino untuk cari sendiri installer dia dan installkan ke dalam Arduino IDE kita nanti. Okey, caranya kita dah buka dah Arduino IDE, pergi kat bahagian Arduino, klik preference. So dia akan buka satu paparan macam yang inilah. Okey. Kalau ikutkan dekat additional board manager URL ni dia dikosongkan macam ni. Tapi kalau kata ada maklumat dah diletakkan dekat sini ataupun ada URL yang dah diletak sini, just tambah koma je di belakang tu dah letak URL kita. Tapi kalau kosong macam ni, kita just copy link ni tadi dan kita paste terus kat dalam kotak yang disediakan ni lah. Okey, macam ni. Okey. Tekan OK. Kita pergi pada bahagian tools. Okey. Tools ni kita nak start install kita punya board ESP32. Caranya kita pergi kat bahagian tools, board Arduino Uno ni, dan kita pergi kat bahagian board manager. Okey, dia akan papar satu screen macam ni. Dan kita boleh search kita punya board ESP32 ni dalam search kotak search ni lah. Okey.
So kalau kita tak letak kita punya link Arduino ESP dekat dalam kita punya configuration tadi, preference tadi, paparan ESP32 ni tak akan available dekat dalam board manager. Tapi because kita dah letak, kita dah update tadi, kita punya link, maka kita boleh install directly daripada board manager ni. Okay, kita akan install version 1.06. Okay, bila diinstall, dia akan download some file daripada internet, which is daripada GitHub ni, dan dia akan directly install dekat dalam board manager so that kita boleh pilih sama ada kita nak guna board ESP ataupun kita nak guna board Arduino. So kalau kata next time kita nak configure ataupun nak coding dalam Arduino, kita just select board Arduino, dan kalau kita nak coding dalam ESP32, kita just select ESP32. Okay, installation ni akan ambil masa sebabnya ada 2-3 application yang dia akan install dekat dalam kita punya Arduino IDE. Lepas habis installation nanti, kita akan tengok benda tu board ESP32 ni akan available dekat bahagian board manager. Okay, ramai yang tanya kenapa Virtual Parrot Technology dah start ke arah mendalami ilmu maker. Sebab berikutan daripada pandemik COVID-19 ni, kita nampak bahawa ada situasi yang mana kita tak boleh nak letak pekerja kita ataupun tak boleh nak letak manpower dekat kawasan-kawasan tertentu. So, apa yang kita boleh buat adalah kita akan tukar daripada kita letakkan manpower dekat situ ataupun kita letak orang kat situ, kita akan letakkan supaya all this robotic, all this IoT system akan mengambil alih fungsi tersebut. For example, kita akan buatkan supaya kita boleh tutup dan pasang lampu secara online, kita boleh gerakkan kereta ataupun gerakkan troli secara online. So semua ni boleh dilaksanakan dengan adanya sistem seperti ESP, Arduino dan Raspberry Pi lah. Tapi because of Arduino dan Raspberry Pi ni, dia punya board dia agak besar dan susah nak customize. So ramai sekarang ni dah balik kepada ESP. And then another things yang kenapa mereka memilih ESP32, because dia punya baud rate dia laju lah. Transfer rate dia lagi laju berbanding dengan Arduino. Selain daripada tu, I/O pin yang disediakan dalam ESP juga agak banyak, dan kita boleh senanglah kita nak tambah semua elemen yang ada dalam kita punya sistem supaya boleh digunakan dalam kita punya projek nanti. Okey. Okey, installation dah berjaya. So apa yang kita akan buat, kita nak tengok sama ada kita punya board tadi dah dipasang atau tak. Kita just pergi kat bahagian tools. So dia akan take time sikit lah sebab dia akan update kita punya board tadi dekat dalam Arduino IDE ni. Semua senarai board ESP32 akan dipasang dekat dalam Arduino IDE ni. Okay. So sebelum ni kita hanya dapat nampak board Arduino saja.
So sekarang kita akan nampak bot ESP juga dekat dalam Arduino ni, dan kita boleh pilih mana satu bot yang kita akan gunakan. For example, mostly kita akan gunakan bot ESP32Dev ni lah, sebabnya ianya senang ditemui di pasaran dan lebih murah lah. Kita boleh beli dalam RM20, RM30 saja. Okey. Sekian saja daripada kami di Virtual Perak Teknologi. Diharapkan agar perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua